Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi tafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bertemu dalam kuliah Asmaul Husna, membahaskan berkenaan dengan nama-nama Allah yang maha indah lagi mempunyai sifat yang tertinggi. Mana ilmu berkenaan dengan Asma'ullahil Husna adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu, sesuatu ilmu itu berdasarkan apa kemuliaan yang dibahaskan, yang dibicarakan. Sudah tentulah Allah Subhanahu wa taala ilmu berkenaan dengan nama-namanya, sifat-sifatnya ini adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia secara mutlak. Baik, jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan membahaskan berkenaan dengan nama Allah Al-Mubin. Al-Mubin yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala yang maha menjelaskan, yang maha menjelaskan, Al-Mubin. Allah Subhanahu wa taala yang maha jelas dan yang maha menjelaskan, Al-Mubin. Baik. Di dalam Al-Quran sabitnya nama ini iaitu berdasarkan surah An-Nur ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Pada hari itu Allah akan menyempurnakan untuk mereka balasan bagi mereka, balasan yang berhak untuk mereka dapatkannya. Dan mereka pula akan mengetahui bahawa Allah itu ialah Tuhan yang maha benar lagi maha jelas dan menjelaskan. Yakni Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hakikat namanya, iaitu dengan Allah Taala menyebutkan berkenaan dengan pada hari akhirat kelak, hari kiamat, Allah akan memberi manusia itu balasan. Yuwaffihimullahu dinahum, memberikan memenuhi kepada mereka itu balasan yang sesuai dengan amalan mereka, yang setimpan menurut apa yang manusia itu amalkan. Dan mereka mengetahui, wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin, dan mereka mengetahuilah ketika itu bahwasanya Allah Ta'ala itu yang maha benar. Annallaha huwal haqq al-mubin, Annallaha huwal haqqul mubin, ya Allah lah yang maha benar lagi maha menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Berkenaan dengan ayat ini dalam surah An-Nur ayat 25, jika kita lihat dalam sebahagian qiraat, antaranya apa yang diriwayatkan daripada Bahz Ibn Hakim, daripada bapanya, daripada datuknya, bahawasanya Nabi SAW membaca yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Pada hari tersebut Allah Ta'ala memberikan balasan mereka itu yang benar,
dinahumul haq maknanya balasan yang benar. Ya. Dan daripada Mujahid bin Jabar Al-Makki rahimahullahu taala melalui jalur periwayatan Humaid ibn Qais Al-A'raj, bahwasanya beliau Mujahid membaca yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Al-haq itu dibaca dengan raf' dengan marfu' dengan baris depan. Maka tafsirannya menjadi yauma idzin yuwaffihimullahu al-haqqu dinahum. Daripada hari tersebut Allah membalaskan kepada mereka itu dengan kebenaran agama mereka atau dengan kebenaran amalan mereka. Dinahum maknanya balasan. Kalau kita lihat, dan dia juga bermaksud agama mereka, maknanya agama ini akan diberikan balasan. Kerana agama itu adalah amalan yang dilakukan oleh penganutnya mengharapkan balasan. Sama ada balasan yang baik atau balasan yang buruk. Tapi semua orang yang beragama mereka nakkan balasan yang baik. Baik, jadi itu antara riwayat yang kita boleh lihat. Dan kalau kita tengok ulama tafsir, mereka ada berbeza pendapat pada qiraat pada firman Allah Subhanahu Wa Taala yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Mana ada dua cara bacaan. Pertama, ulama qurra yang baca dinahumul haqqa. Ini bacaan kita lah, Hafs dan Asim, kita baca al-haqqa dengan baris atas, dengan fathah, dengan nasab. Dan sebahagian ulama qiraat lagi, qurra lagi membaca dengan rafa', dengan membaca dengan baris depan. Yuwaffihimullahu dinahumul haqqu. Yang pertama dinahumul haqqa. Dia ada dua bacaan. Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah menyebutkan bacaan dengan nasab dinahumul haqqa, bacaan dengan nasab maknanya dia bermaksud sifat bagi ad-din, sifat bagi balasan atau sifat bagi agama. Maliki yaumiddin. Ad-din kat situ apa maksud dia? Balasan. Raja, yakni pemilik hari pembalasan. Allah Ta'ala raja bagi hari pembalasan. Ad-din. Balasan. Inna lamadinun. Inna lamadinun. Adakah kita akan dibalas? Adakah kita akan mendapat balasan? So itu asal ad-din. Selain daripada kita terjemahkan agama kan, ad-din, agama. Jadi kita faham itu kaitan dia. Tapi dekat sini Imam Ibn Jarir At-Tabari beliau mengatakan kalau kita baca yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa, haqqa maknanya mansub dengan nasab dengan baris depan, mansub bil fathah, al-haqqa maknanya dia adalah sifat bagi balasan. Ka'annahu qal yuwaffihimullahu a'malahum haqqan. Maknanya kita tafsirkan, dia kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, Allah Ta'ala akan membalas amalan-amalan mereka itu dengan benar. Allah akan membalas amalan-amalan mereka itu dengan benar, haqqan. Kemudian dimasukkan al-haq itu alif dan lam. Alif dan lam. Mana dia pun kita katakan dibacakan dengan dinahumul haqqa. Kan? Asalnya haqqan. Yuwaffihimullahu a'malahum haqqan, itu maksud dia. Tapi dalam ayat itu diletakkan alif dan lam, maka dibacalah dengan mansub.
Kerana alif bila masuk alif dengan lam tak boleh tanwin dah kan. Itu kaedah dia lah. Jadi itu adalah apa? Tafsir yang pertama. Tafsir yang pertama kalau kita baca yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa, maknanya Allah Taala pada hari tersebut, hari kiamat, Allah Taala memberi balasan kepada mereka itu amalan-amalan mereka yang benar. Memberi balasan kepada amalan-amalan mereka itu yang benar. Yuwaffihimullahu a'malahum haqqan. Ya Allah memberikan balasan pada amal-amal mereka dengan benar. Ataupun amalan mereka yang benar. Tapi yang lebih tepat, amalan-amalan mereka itu diberikan balasan dengan benar. So, tidak ada sebarang bentuk kekurangan, tidak ada sebarang bentuk kezaliman. Al-haq ini juga ditafsirkan oleh sebahagian ulama tafsir dengan adil, dengan keadilan, benar. Itu kalau kita baca dengan baris atas. Kalau dibaca dengan baris depan, haq itu al-haqqu, kita baca al-haqqu, yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqqu. Itu kalau qiraat yang membaca dengan baris depan, al-haqqu. Maknanya al-haq itu adalah sifat Allah. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqqu. Maknanya al-haq itu adalah sifat Allah. Maknanya Allah Taala itu maha benar. Allah Taala maha benar. Kan? So kemudian Imam Ibn Kathir rahimahullah mentarjihkan, kalau kita tengok Imam Ibn Kathir rahimahullah tarjihkan bacaan dengan marfu' dan tafsir yang marfu'. Ibn Atiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz juga mentarjihkan bacaan dengan baris depan marfu'. Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah dia tarjihkan qiraat dengan nasab, dengan baris depan, baris atas. Yuwaffihimullahu dinahumul haqqa, a'malahum haqqan, dinahumul haqq. Ala kulli hal, dua-duanya tidak ada pertentangan, kedua-duanya mustaqim, kedua-duanya lurus. Bismillah. Dua-duanya ada wajah dari sudut qiraat dan tafsir. Baik. Dan poin kita kat sini adalah pada penghujung ayat tu. Penghujung ayat. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin, al-mubin. Dan mereka mengetahui pula bahawasanya Allah itu adalah Tuhan yang maha benar, lagi yang maha menjelaskan, maha nyata dan yang maha menjelaskan, al-mubin. Sebab tu kalau kita lihat ditafsirkan oleh Muqatil bin Sulaiman, al-mubin yakni al-adlul bayyin. Al-mubin maknanya keadilan yang nyata, keadilan yang jelas. Yahya ibn Salam rahimahullah mentafsirkan al-mubin maknanya al-bayyin, yang jelas, yang nyata. Baik. Itu disebutkan oleh tafsir dalam tafsir salaf. Baik. Dan Imam As-Sam'ani rahimahullah mentafsirkan al-haqqul mubin al-adilul mudhiru li'adlihi. Al-haqqul mubin maknanya nama itu disekalikan. Allahu huwal haqqul mubin. Maknanya al-adilul mudhiru li'adlihi. Kita dah sebutkan sebelum ni kaedah yang dinyatakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Bada'i'ul Fawaid. Jikalau nama Allah itu yang bersendirian itu disatukan,
disekalikan penyebutannya, maka dia membawa makna yang lebih kuat, makna yang lebih strong, makna yang lebih ada penegasan. Antaranya al-haqqul mubin. Kalau al-haqqul mubin maknanya, kata Imam As-Sam'ani rahimahullah, al-adilul muzhiru li'adlihi. Allah Ta'ala yang maha adil, yang menzahirkan keadilannya, yang menyatakan keadilannya, yang menjelaskan keadilannya. Itu kalau kita tengok dalam tafsir As-Sam'ani, tafsir Al-Quranil Aziz, Imam As-Sam'ani rahimahullah. Dan Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala ketika mentafsirkan Al-Haqqul Mubin, beliau membawakan tafsiran daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni tentang keraguan yang datang oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang meragui tentang hari pembalasan, ad-din, yaumuddin. Orang munafik mereka ada ragu-ragu pada hari pembalasan. Walaupun mereka menzahirkan Islam tapi mereka ada ragu-ragu. Sebab itu dia maka mereka munafik. Kerana mereka menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Antaranya menyembunyikan keraguan. Nanti kita kena faham munafik ni dia bukan setakat menyembunyikan kekufuran, bahkan dia menyembunyikan keraguan. Bismillah. Sebab tu Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah menyebutkan golongan yang menolak sifat-sifat Allah atau mentakwil sifat-sifat Allah dengan takwilan yang jauh, yang takwilan yang tidak dibenarkan oleh syarak, takwilan hawa nafsu, bid'ah, hukum mereka sama macam orang munafik. Contoh, Imam Ad-Darimi bahaskan tentang orang yang tolak sifat ketinggian Allah atas makhluk, al-ulu, dan orang yang tolak sifat istiwa, sifat bersemayam Allah Ta'ala itu di atas arasy, kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sebagaimana yang layak dengan keagungan dan juga kebesaran Allah. Walaupun dia baca Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia baca, dia bukannya dia buang ayat tu, dia baca, tapi dia takwil. Dan dia tak mau isbat makna yang sahih, dia tak mau isbat makna yang ditafsirkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dia adalah min jinsil munafiqin, dia termasuk dalam jenis orang munafik. Ini bahaya. Orang yang baca Quran sampai baca tentang ayat-ayat sifat, kemudian dalam hati dia tak yakin, Allah betul-betul ke di atas langit? Aamintum man fis sama' thumma istawa ila sama' thumma istawa 'ala al-'arsy. Ada 7 tempat dalam Quran kan sebut tentang sifat istiwa. Dia ada ragu-ragu, Allah kat mana? Betul ke Allah Ta'ala di ini min jinsil nifaq, min jinsil nifaqil munafiqin. Dia termasuk dalam jenis munafik. Sebab tu kita kata benda ni tak boleh kita remehkan. Sama juga bila Allah Ta'ala sebut sifat-sifat yang sabit, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yang kita kena beriman, tiba-tiba kita tak yakin. Tak yakin ni maknanya kita beriman dengan lafaz. Ya, kami kata ada ayat Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tapi kami tak maulah faham istiwa tu dengan faham yang zahir. Kami nak faham istiwa tu istaula, dia nak takwil. Ini min jinsil munafiqin, min jinsil nifaq. Tu hati-hati. Kan? Ini sampai tahap Allah, wujud Allah pun dia dah syak pada wujud Allah. Wujud yang hakiki. Dia kata wujud zihni saja. Macam geng-geng kelam kan, geng-geng ahlul kalam ni, sampai syak pada kewujudan Allah. Itu apa lagi tahapnya? Sebab itu orang yang ada syak pada sifat-sifat Allah, orang yang ada syak pada ayat-ayat Quran, walaupun dia beriman dengan lafaz Quran, dia tak berani. Mana ada mereka berani nak kata kami tak beriman dengan apa dalam Quran? Mereka akan pusing, putar balik. Tapi bila sampai dekat ayat-ayat yang menguji mereka, antaranya ayat-ayat sifat, dia orang tak boleh tunduk. Sebab dia orang dah ada kaedah-kaedah dia orang tadi, tarkibul ajsam, apa lagi, dalilul huduth, kan,
dalil a'rad, jauhar, jisim, dia pegang kaedah tu, akhir sekali dia ragu-ragu. Bila Allah Ta'ala sebut tentang sifat-sifatnya, dia pun ragu-ragu. Jadi ini kata Imam Ad-Darimi rahimahullah, min jinsil nifaq munafiqin. Orang yang dibaca Quran, dia hanya baca pada lafaz, tapi dia tak yakin pada makna yang terkandung dalam lafaz tersebut. Dia termasuk dalam hukum ni, hukum orang munafik. Hati-hati. Orang yang kata kalamullah ni bukan Al-Quran bukan kalamullah, Al-Quran ni makhluk. Sama juga. Al-Quran ni baharu. Mereka nak kata makhluk lah. Kan? Mereka nak kata makhluk. Itu pun min jinsil nifaqil munafiqin. Hati-hati. Jangan kita kata tak ada faedah kita bincang tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ni. Ya. Bahkan inilah yang membezakan antara iman dan juga nifaq dan juga kekufuran. Wal'iyadzubillah. Dan kalau kita lihat dan kaji tentang ajaran-ajaran sesat hari ini, cuba kita perhati. Tidak ada mana-mana ajaran sesat, sama ada batiniyah. Batiniyah lah yang paling menonjol kat alam Melayu ni. Yang duk kata Allah tu Nabi Muhammad apa semua ajaran sihat tu batiniyah lah. Kan? Kita tak payah pening-pening. Kan? Bismillah. Sebahagian di kalangan kita ini, bila muncul ajaran sesat tu, barulah kelang kabut. Sebelum muncul ajaran sesat tu, dia tak mau kelang kabut nak mengaji akidah. Bila dah muncul ajaran sesat tu, barulah kelang kabut. Nak cari fatwa ni, nak cari fatwa tu. Orang Islam tak boleh harapkan fatwa dah sekarang. Kalau nak tunggu fatwa, memang kita tak dapat apa. Bahkan lebih meragukan. Fatwa itu hanya sebatas kita kata untuk sokongan saja. Kalau sekarang ni fatwa tu macam tidak ada impak pun. Dari sudut aplikasi hukum. Sebab kita tak apply hukum Islam. Kalau kita betul-betul ikut hukum Islam, orang yang mendakwa perkataan yang kufur macam tu, orang yang kata Allah tu Nabi Muhammad Allah tu, apa hukuman dia kalau dipraktikkan hukum Islam? Bunuh tu kalau ikut hukum yang asal. Kan? Tapi sekarang tak ada. Ajaran sesat bebas ke mana-mana. Di mana-mana. Fatwa keluar pun hanya masih berlapik lagi nak kata, kan? Nak kata kufur pun tak berani. Macam mana tu? Kan? Fatwa hanya keluar menyeleweng daripada ajaran Islam, sesat. Tapi tak memberi jawapan. Sebab itu kita tak boleh harapkan fatwa ini. Kita kena, maknanya kita kena belajar sendiri akidah Islam yang sahih ini, belajar akidah yang benar, bentengi diri kita, keluarga kita dengan akidah salafus salih. Itu saja cara dia. Bukan kita hanya sibuk dengan keluar ajaran sesat ni, kita pun bising buat report tu, buatlah report, tapi hanya macam tu saja bukan penyelesaian masalah yang solid. Itu hanya sementara. Dan kita tak boleh harapkan. Masih lagi tengok, maknanya bila pendakwah-pendakwah yang membawa ajaran yang benar disekat. Apa dia Syekh Asim Hakim masih lagi tak tahulah kan, kerajaan Madani tapi tak diberi masih lagi tak diberi kebenaran di tengah negeri, disekat. Yalah taklah kita kata efek sangat pada sebab Syekh Asim Hakim hafizahullah, beliau pendakwah yang international kan, maknanya akses kuliah-kuliah beliau itu dapat dicapai lah. Orang nak sekat macam mana pun orang boleh tengok daripada YouTube dan sebagainya dan makruf.
Syekh Asim Hakim kan. Sekarang ni insya-Allah dia akan akan bagi sampaikan talk dia di Perlis kan. Alhamdulillah. Tapi ada juga sebahagian negeri maknanya menyekat kan. Tak apalah, itu hak mereka, tapi yalah kita pelik lah. Maknanya ajaran sesat yang jelas-jelas sesat, yang jelas-jelas kufur ini, kenapa lambat untuk ambil tindakan? Bahkan macam berlapik-lapik lagi kan, maknanya tak ada tindakan tegas. Kalau orang cela atau orang maki Raja Sultan, laju tangkap, ambil tindakan kan. Tetapi orang mencela Allah, mencela Rasul, membawa ajaran yang jelas-jelas kufur, boleh bebas lagi, boleh bersukaria, boleh bergelak ketawa, tak ada tindakan apa-apa, macam tu. Zaman berzaman macam tu. Kalau ajaran sesat saja, lambat kan, lambat ambil tindakan. Tapi kalau orang yang bawa dakwah yang sahih, sekat dia punya laju kan. Wallahul musta'an, ni kita zaman yang zaman ajaibul zaman, zaman yang ajaib sekali. Orang yang ajak kepada kebenaran, orang yang ajak kepada dakwah as-salaf, dakwah sunnah, dakwah tauhid, bukan ajak kepada benda khurafat, bukan ajak kepada benda syirik, bukan ajak kepada benda bid'ah, bukan ajak kepada perkara yang berlawanan dengan tauhid, susah nak dapat tauliah dan sebagainya. Macam-macam karenah. Tetapi orang yang ajaran sesat ni, maknanya nak ambil tindakan tu lama. Kita pun tak tahu. Fatwa apa keluar, masih lagi orang tak jelas fatwa tu. Sesat dan menyeleweng saja. Orang boleh takwil lagi sesat tapi tak kafir. Padahal benda tu dah kufur. Allahul musta'an. Jadi kita tak boleh harap. Kan? Kita tak boleh harap. Sebab selagi kita tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selagi itulah akan ada kelompongan. Kita nak harap apa kalau orang yang maknanya hukum-hukum Islam itu tak ditegakkan, kemudian kita rasa macam itulah tempat semata-mata kita nak berpaut, sedangkan dia tidak berpaut pada hukum syariat. Kalau berpaut pada hukum syariat dah lama dah. Ajaran sesat ni tidak bermaharajalela. Tapi sekarang tengok, mereka boleh lari pergi ke negara lain, kemudian dia orang siap boleh online, boleh sebarkan melalui online lagi, tak disekat. Kan? Tidak ada usaha yang serius kan, macam boleh je nak sekat, tapi kenapa tak serius? Tapi kalau bab politik laju je kalau sekat. Bab politik, kalau ganggu gugat jawatan tertentu dan sebagainya, laju ambil tindakan. Tapi kalau bab agama ni, kita masih nampak lagi orang politik ni, kita tak boleh harap. Mereka hanya melakukan sesuatu perkara itu hanya berdasarkan kepentingan politik mereka. Nak kata nak perjuangkan agama tu, jangan percayalah. Semua tu hanya tunggangan je. Kalau betul-betul nak perjuangkan agama, perjuangkan isu-isu ajaran sesat ni dengan lebih serius. Kan? Bukannya sekat orang yang ajak kepada kebenaran, bukan sekat memberi peluang dan ruang seluas-luas hanya kepada orang yang bawa keraguan-keraguan dalam Islam, tetapi menyekat orang-orang yang bawa kepada kebenaran ni. Ini bukan sifat yang benar. Baik. Jadi itu berkenaan dengan isu semasa ini. Kita tak payah terkejut lah kan. Maknanya kita bukan kata ajaran sihak tu maknanya dia ajaran ilmu kalam yang jelas-jelas menafikan sifat Allah Ta'ala, itu jelas-jelas menyesatkan orang ramai, itu pun sudah nyata bagi kita tentang kesesatan dan kekufuran ajaran tersebut, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nak harap apa? Kalau setakat ajaran sihak ni lebih kurang je kan? Kita bising. Tapi dulu siapa yang bawa tafsiran Qul huwallahu ahad tu? Huwa kat situ ditafsirkan dengan Nabi Muhammad. Puak-puak tu lah. Puak-puak tarikat, marikat apa semua tu. Puak-puak wahdatul wujud tu lah. Yang duduk pakai serban, yang duduk diberikan stage untuk mereka oleh siapa? Oleh pihak berkuasa juga. Dijemput lagi.
itulah membawa kepada ajaran batiniah macam Sihak tu. Tafsirkan Allah atau Nabi Muhammad. Siapa dulu yang bawa qul huwallahu ahad? Dia tafsirkan huwa kat situ Nabi Muhammad. Siapa? Kalau bukan puak-puak tu. Puak-puak ghulatu sufiyah. Lepas tu kita bising. Kan? Kita bising kata ini apa macam mana ajaran sesat ni boleh, lepas tu kita duk tepuk kepala apa yang berlaku, apalah macam mana boleh berlaku. Tak, kamu sendiri yang tak ambil iktibar. Pendakwah-pendakwah yang ajar tauhid, yang ajar kebenaran, kamu sekat. Kamu labelkan dengan macam-macam label. Kemudian kamu harap pendakwah dan ustaz-ustaz yang menyanyi, yang menari, yang main gendang itu boleh pertahankan akidah. Tak, mereka sibuklah dengan nyanyian mereka, nasyid mereka, zikir mereka, berpusing-pusing dan sebagainya. Ada mereka nak hirau tentang masalah akidah? Tak ada. Allahul musta'an. Bukan zaman kita nak harap pada fatwa, sebab memang dah bila tak berhukum dengan hukum syariat, kita nak harap apa? Kan? Ya, kita hanya boleh mendoakan kebaikan. Tapi kalau syariat itu dikebelakangkan, hukum syariat dulu, yang cela Nabi Muhammad SAW, yang cela isteri Nabi pun tak ambil tindakan. Bebas. Sebebas-bebasnya. Yang kita mampu hanya kita boleh bagi tahzir, amaran, ya itu kemampuan kita. Allahul musta'an. Baik, balik pada ayat tadi. Jadi Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam Ma'alimut Tanzil ketika mentafsirkan wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin, dia bawakan riwayat daripada Ibnu Abbas yang menyebutkan Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik, pemimpin munafik di Madinah, syak pada agama, syak pada hari pembalasan, ragu-ragu tentang hari pembalasan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan pada hari kiamat kelak, Allah Taala itulah Al-Haqqul Mubin. Dialah Allah yang maha benar dan maha menjelaskan. Makna maha menjelaskan, Allah Taala menjelaskan tentang kebenaran agama ini. Allah menjelaskan di dunia ini bahwasanya bahawa siapa yang beramal akan mendapat balasan amalan dia, siapa yang buat baik akan dapat baik, siapa yang buat jahat akan dapat jahat. Al-Haqqul Mubin. Ya, Allah Ta'ala menjelaskan. Allah itu maha benar dan maha menjelaskan. Dan inilah yang kita katakan datang dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala dalam Ma'alimut Tanzil. Al-Mukhtasar fi tafsir, yakni 13 orang ulama yang menyelia tafsir Al-Mukhtasar ketika mentafsirkan ayat anna Allah huwal haqqul mubin, mereka mengatakan fa kullu ma yasduru anhu min khabarin aw wa'din aw wa'idin haqqun wadihun la mariyata fihi. Itu maksud al-haqqul mubin. Al-mubin maknanya nama Allah al-mubin tu maknanya apa sahaja yang keluar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yasduru anhu, yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran ini, min khabarin, sama ada khabar, aw wa'din ataupun janji, aw wa'idin atau ancaman, haqqun wadihun la mariyata fih, adalah kebenaran yang jelas, yang nyata, yang tidak ada sebarang bentuk keraguan padanya. Tak ada satu lubang pun yang boleh diragui tentangnya. Maknanya kebenaran yang datang daripada Allah yang jelas dan nyata. Antaranya bahawasanya akan berlakunya hari kiamat dan akan berlakunya hari pembalasan, Yaumuddin. Itu antara tafsir yang datang daripada ulama-ulama di markas tafsir, iaitu dalam tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir. Imam Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pula menjelaskan tentang makna Al-Mubin disertakan dengan makna Al-Haqqul Mubin. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Haqqul Mubin, maka orang-orang yang akan diberi balasan nanti, sama ada orang kafir atau orang beriman, faya'lamuna
inhisar al-haq al-mubin fillahi ta'ala. Mereka mengetahui bahawasanya kebenaran yang nyata, yang jelas itu hanya datang daripada Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Maknanya Allah Ta'ala saja, annallaha huwal haqqul mubin. Itu kita tengok daripada tafsir para ulama. Al-haqqul mubin juga ditafsirkan oleh Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullah dalam Adwa'ul Bayan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu al-haqqul mubin, yakni Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan di sini maknanya kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala itu, iaitu al-jaza', balasan hari kiamat ini akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya itu adalah jelas dan nyata. Jelas dan nyata. Dan kebanyakan ulama tafsir akan tafsirkan dengan keadilan. Allah Subhanahu wa taala itu akan yakni maha benar, kebenarannya itu, dan juga Allah Subhanahu wa taala itu al-mubin di situ juga, maknanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan terang dan lagi nyata tentang balasan yang akan diperolehi oleh mereka yang beramal. Itu kita boleh ambil daripada beberapa tafsir ulama ahli sunnati wal jamaah berkenaan dengan kaitan ayat dalam surah An-Nur ayat 25 itu dengan nama Allah Al-Mubin. Al-Mubin. Baik. Dari sudut makna lughah, dari sudut makna bahasa, Al-Mubin ini adalah isim fa'il daripada perkataan ataupun daripada perkataan dasarnya abana fahuwa mubin. Maknanya idza azhara wa bayyana. Maknanya abana fahuwa mubin, isim fa'il. Maknanya apabila dinyatakan dan dijelaskan. Berarti kita terjemah al-mubin ni yang maha menjelaskan. Kan? Sama ada penjelasan itu datang melalui perkataan atau perbuatan. Itu dari sudut bahasa Arab lah. Sebab itu disebutkan wa tabayyana syai' wadaha wa zahara. Bila orang Arab kata tabayyana syai', jelas sesuatu perkara itu, maknanya sesuatu perkara itu nyata dan jelas, terang. Dan itu dari sudut bahasa Arab. Dan daripada al-mubin itu juga ada kaitan dengan bahasa juga, dari sudut penggunaan bahasa. Kalau kita sebut lafaz ataupun al-bayyinah, kan, al-bayyinah lam yakunil ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-bayyinah ada kaitan dengan al-mubin. Al-bayyinah maknanya ad-dalalatul wadihatul aqliyatun kanat aw mahsusah. Disebut oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, maknanya penjelasan. Maknanya al-mubin ini ada kaitan dengan makna al-bayyinah, penjelasan. Yakni dalil. Dalil-dalil yang jelas, ad-dalalah al-wadihah, petunjuk-petunjuk yang jelas. Sama ada petunjuk itu berbentuk akli, logik, ataupun yang mahsusah, ataupun yang boleh dicapai melalui panca indera. Itu secara umumnya dari sudut bahasa Arab lah. Dari sudut bahasa Arab maknanya al-bayyinah ni maknanya kaitan dia dengan al-mubin, yang Allah SWT maha menjelaskan. Maknanya maha menjelaskan ni sama ada dengan dalil-dalil yang berbentuk kauni, dalil-dalil ciptaan Allah, atau dalil-dalil akli, atau dalil fitrah, atau dalil mahsus, dalil panca indera, dalil syara' al-Quran, dalil sunnah, ini syariat. Semua tu dalam dirangkumkan dalam makna al-mubin. Maknanya Allah Ta'ala maha menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, dengan seluruh hujjah dan seluruh dalil. Itu kita kena faham. Maknanya turun Al-Quran ni, ini bukti Allah Ta'ala al-mubin. Annallaha huwal haqqul mubin. So kita kena faham tu betul. Bila kita beriman dengan nama Allah al-mubin, maknanya kita kena faham apa yang datang dalam Al-Quran, apa yang datang daripada syariat, daripada sunnah Nabi SAW itu al-mubin. Siapa yang menjelaskannya? Allah Ta'ala. Dalil-dalil maknanya sangat banyak. Sangat banyak. Dan meliputi seluruh sudut
Bismillah. Sama ada dalil akli, logik, dalil fitrah, dalil logik dia akli kan, dalil mahsus, dalil panca indera, dalil dari sudut apa? Dari sudut dalil syarak, dalil kaun, al-khalq, penciptaan, dan semua pecahan-pecahan yang ada dalam setiap dalil-dalil itu, ada lagi dalil-dalil yang banyak, semuanya membuktikan kebenaran Allah. Annallaha huwal haqq al-mubin. Menunjukkan Allah Ta'ala itu Tuhan kita, kita kena sembah dia semua. Bismillah. Baik. Itu dari sudut bahasa. Dari sudut makna syariat, makna syar'i. Apa yang Allah Ta'ala inginkan, berkehendakkan dengan namanya Al-Mubin ini untuk kita imani. Itu makna syarak. Apa yang maksud Allah Ta'ala Al-Mubin ni? Baik, kita akan tengok makna ini pada dalam 3 ataupun 5 makna. 5 makna yang diistimbatkan oleh para ulama. Yang pertama makna yang jelas, Allah Ta'ala Al-Mubin maknanya Al-Bayyinu Amrihi Fi Wujudihi. Allah Ta'ala yang menjelaskan urusannya dalam kewujudan wa wahdaniyati, dan dalam keesaannya. Wa annahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa istiqrar dhalika fil uquli wal fitri as-salimah. Makna yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala itu yang menjelaskan urusannya dalam kewujudannya, dalam keesaannya, dan bahawasanya Allah Ta'ala jelaskan kepada kita juga, dia tidak ada sekutu di dalam rububiyahnya, sifat rububiyahnya, penciptaan, memberi rezeki, mengurus tadbir alam, wa uluhiyati, dan uluhiyahnya, yakni ketuhanan yang maknanya yang melazimkan penyembahan hanya diberikan kepadanya. Pengabdian hamba itu hanya kepadanya, uluhiyah. Yakni ubudiyah, perhambaan. Perhambaan makhluk itu hanya kepada dia. Allah Ta'ala juga telah menjelaskan tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wastiqrar dhalika fil uqul wal fitri salimah. Dan hal tersebut telah menetap kukuh di dalam akal-akal dan juga fitrah-fitrah yang sejahtera. Maknanya, semua orang tahu Allah Ta'ala ini maha sempurna. Itu contoh. Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha sempurna, yang tidak ada sedikit pun keaiban, kecacatan. Allah Ta'ala dah jelaskan. Itu Al-Mubin. Allah Ta'ala maha menjelaskan tauhidnya, kewujudannya. Maknanya wujud Allah Ta'ala tu tak perlu kita nak cari dalil dah. Ini nak buktikan Allah wujud tu pernah berpusing-pusing. Kan? Guna ilmu falsafah. Guna mantik Aristo. Lepas tu pening. Tidak ini, tidak itu. Lepas tu tak jumpa Allah. Lepas tu syak ragu-ragu kewujudan Allah. Itu bukan Al-Mubin. Bukan datang daripada syariat yang jelas, yang nyata. Daripada Tuhan yang Al-Haqqul Mubin. Yang maha benar lagi maha menjelaskan. Tak jelas. Betul, ilmu falsafah tak menjelaskan. Dia menyerabutkan lagi. Kan? Tak percaya tengok perbahasan ilmu kalam. Mana ada orang faham. Allah tidak ini, tidak itu, tidak di dalam, tidak di luar, tidak wujud. Sekali tidak wujud tu. Wujud Allah pun sekarang ni orang dah syak. Wujud tu wujud zihni ke, wujud aini ke, wujud hakiki ke, wujud majazi ke, apa benda kamu ni? Kamu nak kata wujud ke tak wujud je. Ini takwil lagi. Itu bukan daripada syariat yang terang, yang nyata. Bukan daripada Allah lah. Allah Ta'ala turunkan Quran dengan jelas. Inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan. Ya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ni dalam bahasa Arab yang jelas. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin. Quran bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan. Jelas. Tapi ada orang nak takwil lagi, nak guna akal dia, nak guna hawa nafsu dia, nak guna mantik Aristotle, nak guna
ilmu kalam tu yang jadi tak jelas tu. Di mana Tuhan? Di mana-mana. Tidak bertempat. Tidak itu. Tidak ini. Sampailah dia mati pun dia tak kenal Tuhan. Bahaya. Wal'iyadzubillah. Allahul musta'an wa alaihi at-tuklan. So itu yang pertama. Allah Ta'ala ni maha menjelaskan urusannya. Al-Mubin maknanya Allah maha menjelaskan urusannya dalam kewujudannya, keesaannya, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma' was sifat, nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Dan hal tersebut menetap kukuh di dalam akal-akal dan juga fitrah yang sejahtera. Sebab itu ulama salaf tak bagi kita mengaji ilmu kalam. Sebab bila start mengaji ilmu kalam nak kenal Tuhan, rosak fitrah, rosak akal. Last sekali duk fikir tentang Allah apa semua tu jadi sampai orang tua kata apa, gila isim. Gila isim tahu kan? Gila isim ni lah yang menyebabkan jadi ajaran-ajaran sesat batiniah apa semua tu gila isim lah. Nak cari Allah tak jumpa. Allah di mana? Di mana-mana. Di dalam diri aku, di dalam ini, nak mencari diri kononnya. Last sekali tak jumpa Tuhan. Last sekali menuhankan diri sendiri. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wal'iyadzubillah. Bahaya. Yang kedua, makna al-mubin, Allah itu maha menjelaskan. Allah Ta'ala itu al-mubin alladhi la yakhfa wala alladhi la yakhfa fahuwa ta'ala mawsufun ghairu majhul, mawjudun ghairu mudrikun atau ghairu mudrakin wa mar'i ghairi muhatin bihi liqurbihi ka'annaka tarah wa huwa yasma'u wa yara wa huwa bil manzari al-a'la fal qulubu ta'rifuhu wal 'uqulu la tukayyifuhu li'anna lahu min al-af'ali ad-dallati 'alayhi ma yastahilu ma'aha an yakhfa fala yuqifu 'alayhi wa la yudra. Ini ta'rif yang didatangkan oleh sebahagian ulama, antaranya Imam Ibn Mandah. Tapi di kenyataan ni telah diringkaskan oleh Syekh Mahir Muqaddam. Dia ringkaskan dan dia ambil takrif yang ringkas. Makna al-mubin yang kedua, Allah Ta'ala al-mubin alladhi la yakhfa, yang maha jelas. Yang pertama tu yang maha menjelaskan. Yang kedua maknanya yang maha jelas. La yakhfa, tidak tersembunyi. Apa maksud tak tersembunyi? Maha jelas. Ni kena jelas ni. Tak kira orang kata bawa tafsiran sesat pula. Fahuwa ta'ala mausufun ghair majhul. Allah Ta'ala ini ada sifat. Dia bersifat dengan sifat-sifat yang bukanlah sifat itu tidak diketahui maknanya. Subhanallah. Maknanya Allah Ta'ala turunkan Quran, Allah Ta'ala ceritakan tentang sifat dia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah Ta'ala turun. Ada sifat. Allah Ta'ala ni ada sifat. Ada nama. Nama-namanya itu terkandung di dalamnya sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha mulia. Walillahil mathalul a'la. Hal ta'lamu lahu samiyya. Bagi Allah itu adalah sifat yang tertinggi. Laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan sesuatu apa pun dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah Ta'ala jelaskan sifat-sifatnya itu tanpa majhul, tanpa kita tak tahu benda tu. Allah Ta'ala turunkan Quran dan Allah utuskan Rasul, maknanya kita tahu, kita boleh faham. Sebab tu kita mengaji Asma'ul Husna. Semua orang boleh faham. Bukannya nak cari maksud nama Allah ni kena berteka-teki dulu, kena pergi masuk naik gua dulu ke bertapa dulu baru nak kenal nama Allah. Tak ada. Mudah saja belajar, menuntut ilmu. Belajar Quran, belajar sunnah, belajar tafsir. Belajar akidah yang sahih. Bukan duduk goyang kaki saja kemudian harap mimpi apa ke tok guru datang ke, mimpi itu baru boleh dapat
Fathu, Mukasyafah ke apa benda ke, tak, bukan. Mengaji. Jadi Allah Ta'ala itu Al-Mubin maknanya yang nyata, yang tidak tersembunyi. Maknanya Allah Ta'ala turunkan Quran, Allah Ta'ala utuskan Rasul, kenalkan sifat-sifat dia. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat mausufun ghairu majhul, bersifat dan tidak tanpa kita kata apa, tidak diketahui, tanpa ada kalimah tidak diketahui tu. Allah Ta'ala tak turunkan Quran untuk kita berteka-teki. Nak kenal Allah Ta'ala kena berteka-teki, kena buat puzzle pula, tak. Siapa Tuhan? Cari, tak ada. Tak ada kena teka-teki. Belajar Al-Quran dan Sunnah dengan manhaj yang benar, daripada guru yang benar, mereka yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, mengikut manhaj para sahabat. Itulah yang mereka lah orang yang paling kenal Allah dan Rasul. Yang paling kenal Allah dan sifat-sifatnya. Wa mawjudun ghairu mudrak. Allah Ta'ala Al-Mubin juga maknanya Allah tu wujud tanpa boleh dicapai. Mawjudun ghairu mudrakin. Allah wujud tapi tak boleh dicapai. Apa? Tak boleh dicapai dengan panca indera kita di dunia ni. Ghairu mudrak. Mawjudun ghairu mudrakin fid dunya. Maknanya dia wujud tapi tak boleh dicapai di dunia ini dengan panca indera kita. Ya, betul. Kaifiat Allah, kaifiat sifat Allah kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala cerita dia bersifat. Allah Ta'ala turunkan Quran, Allah utuskan Rasul. Tapi nak capai Tuhan, tak boleh. Mati dulu. Kena mati dulu. Innakum satarawna rabbakum. Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu, kami kata Nabi SAW. Kalian tak akan melihat Tuhan, maknanya kalian tak boleh capai Tuhan, melainkan kalian mati dulu. Nak tengok Tuhan, mati dulu. Mati kemudian kena masuk syurga dulu. Banyak lagi tu, lepas mati bukan mati macam tu je. Lepas mati tu ada panjang lagi siri kehidupan kita. Dunia ni sementara je, persinggahan saja. Lepas mati bukan habis terus. Setengah orang kata berehatlah kan. Betul lah berehat di dunia, tapi tak berehat di akhirat. Baru permulaan. Mungkinlah berehat di dunia, berehat daripada dunia, kesibukan dunia. Okay, berehat di alam kubur, di alam barzah. Tapi ada ujian-ujian lagi. Baru permulaan mati tu. Kan? Hakikat kehidupan. Bukannya sebelum mati tu, selepas mati tu. Kita kat dunia sekarang baru satu marhalah, baru satu peringkat. Baik, jadi Allah Ta'ala wujud tanpa boleh dicapai. Mawjudun ghairu mudrakin. Wa mar'i ghaira muhatin bihi. Allah Ta'ala ini boleh dilihat di akhirat kelak, tapi tak boleh diliputi penglihatan itu keseluruhannya. Kerana Allah Ta'ala besar dan Allah Ta'ala itu maha sempurna. Ini juga datang daripada tafsiran sebahagian ulama, antaranya Ibn Mandah dalam kitab Tauhid. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga Al-Mubin maknanya nyata. Yang pertama tadi yang maha menjelaskan. Yang kedua ni makna Al-Mubin, Allah Ta'ala itu jelas. Jelas ni maknanya kita tak perlu kita nak ragu-ragu lagi kewujudan Allah ni. Quran dan Sunnah dah cerita, akal yang sejahtera boleh terima, fitrah yang sejahtera boleh terima. Nak cari dalil beribu-ribu, juta-juta, tak perlu dah sebenarnya. Sebab dah jelas Allah Ta'ala ni memang wujud. Tuhan kita. Orang yang ragu-ragu tu dia pergilah cari sampai dia yakin. Tapi orang yang dah yakin, nak buat macam mana sekalipun dia tetap yakin. Dan Allah Ta'ala pasti akan menggerakkan hati hamba-hambanya yang mencarinya, akan bertemu juga dengan Allah Ta'ala. Kita tengok orang-orang kafir yang masuk Islam. Siapa yang gerakkan petunjuk kepada dia? Allah Ta'ala. Orang yang baru-baru ni padri, seorang padri itu apa? Dia masuk Islam kan, dia mimpi. Dia pergi haji. Dan dia bertemu, maknanya dia bertemu dengan Islam. Allah Ta'ala boleh gerakkan hamba-hambanya, Allah Ta'ala gerakkan tentera-tenteranya, antaranya malaikat-malaikatnya, boleh bagi petunjuk melalui mimpi bisyarah. Mimpi itu menunjukkan orang kafir boleh dapat mimpi yang membawa dia kepada petunjuk. Sebenarnya banyak je kisah-kisah padri kan. Kisah-kisah padri-padri Kristian yang dia orang mimpi. Mimpi bukan dia orang buat bid'ah lepas tu, mimpi dia masuk Islam lepas tu.
Dengan mimpi, asbab mimpi itu dia orang masuk Islam. Dia orang cari kebenaran lah. Banyak je kisah-kisah. Bukan kata yang padri baru-baru ni saja, banyak lagi. Dalam kitab-kitab kalau kita baca tentang tarajim, dia padri-padri Kristian, bahkan hatta rabai Yahudi pun ada yang masuk Islam melalui, kita kata, petunjuk yang Allah berikan, kajian mereka, dan ada juga melalui mimpi. Mimpi ni bisyarah, khabar gembira. Kan? Bukanlah kita tolak mimpi macam Mu'tazilah. Mu'tazilah dia pantang dengan mimpi, dia tolak semua tu, itu Mu'tazilah. Jangan jadi Mu'tazilah. Mimpi saja terus khurafat. Itu Mu'tazilah punya style. Kita ahli sunnah, kita tak tolak mimpi secara total, tapi kita tak jadikan mimpi itu sebagai hujah. Ini sikit-sikit mimpi. Tok guru dia mimpi suruh buat bid'ah, itu sesatlah jelas-jelas. Tok guru mimpi suruh buat benda-benda khurafat apa semua, tak boleh, tak betul lah. Saya mimpi tok guru saya kata boleh mandi safar, jenuh kan. Itu jenuh, itu tak boleh pakai. Ini kita bincang tentang mimpi yang memberi petunjuk, dia tak bercanggah dengan syariat. Itu contoh. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala boleh nyatanya kewujudan Allah itu jelas dan nyata, al-mubin. Maksud yang kedua ni. Dan Allah Taala apa dia kata para ulama, al-qulubu ta'rifuhu. Hati-hati manusia ni akan kenal Tuhan. Apa maksud hati-hati manusia ni akan kenal Tuhan? Akan berpaut kepada Tuhan. Dia nak tipu macam mana sekalipun, dengan lisan dia, hati dia tetap berpaut kepada Tuhan. Dia cari Tuhan juga lah sekali. Itu maksud al-uqul ta'rifuhu. Akal manusia ni, hati-hati manusia ni, macam mana sekalipun lisan dia mendustakannya, mendustakan Tuhan, dia tetap akan berpaut pada Tuhan. Dia tetap mencari satu kuasa yang paling besar sekali. Yang ini yang akan menjamin keberlangsungan hidup dia, memberi rezeki kepada dia. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Quran. Dalam surah An-Naml, bila Allah Ta'ala sebut tentang Fir'aun, Allah kata wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Fir'aun dia hanya ingkar tentang kewujudan Allah ini, dia ingkar dengan lisan dia. Dia tak beriman. Tapi Allah singkap hati dia. Allah kata wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Tapi dalam hati kamu, hati Fir'aun dan orang-orang kafir ini, mereka yakin kewujudan Tuhan. Walaupun dia sendiri mengaku dia Tuhan, tapi dia yakin ada Tuhan lagi berkuasa daripada dia. Tuhan yang the real God. Bukan false God. Real God. Truly. The only one. Dia yakin. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Tapi sebab dia zalim, sebab dia sombong, dia mengingkari kebenaran. Dia mengingkari kenyataan. Al-Mubin, dia mengingkari Allah Ta'ala itu yang maha nyata. Tetapi hati dia tetap yakin. Itu kata ulama, fal-qulubu ta'rifuhu. Semua hati kenal Tuhan. Semua hati akan berpaut kepada Tuhan. Tengok orang kafir macam mana sekalipun kekufuran dia, last sekali dia nak berasa bertuhan juga. Tolak tepilah dia sembah dewa ni ke berhala ke apa. Tapi itu menunjukkan hati dia nak berpaut kepada Tuhan. Cuma dia tak jumpa Tuhan yang benar kan, bagi orang yang sembah berhala dan sebagainya. Wal uqul la tukayyifu. Fal qulub ta'rifuhu. Hati-hati ni mengenali Allah. Mengenali Allah maknanya akan berpaut, akan cari Tuhan juga, akan cari Allah. Wal uqul la tukayyifu. Akal-akal mereka tak boleh nak membagaimanakan, tak boleh nak mengkaifiatkan. Maksudnya Allah Ta'ala itu maha nyata. Allah itu boleh dicapai dengan hati kita, tetapi tak boleh dicapai dengan akal kita. Maknanya kaifiat Tuhan tu macam mana, kita tak boleh capai. Tak boleh capai maknanya kita tak boleh bagaimanakan. Itu maksud takyif. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu dia maha nyata, tetapi bukan di dunia ini maha nyatanya Allah Ta'ala itu tidak bermakna Allah Ta'ala menzahirkan sifat dan juga zatnya itu yang maha mulia di dunia ini. Sebab itu Allah Ta'ala tak zahirkan dirinya di dunia ini. Allah tak bagi semua orang nampak.
Allah tak bagi hamba-hambanya kat dunia ni boleh nampak Tuhan sebab dunia ini adalah tempat ujian. Kalau Allah Ta'ala zahirkan dirinya, Allah Ta'ala nampakkan dirinya, tajalla, musnahlah seluruh dunia ni. Kan? Kerana di alam dunia ni kita tak boleh capai. Sebab tu adanya iman. Kan? Iman dengan Allah. Iman tentang kewujudan Allah. Keesaan Allah. Kan? Sebab itu makna Al-Mubin yang kedua. Ya Allah SWT tu bersifat bukanlah kita tak tahu, tak kenal dia, kita boleh tahu dia, tapi melalui apa? Melalui Quran dan Sunnah. Itu satu-satu cara untuk kita kenal Tuhan. Quran dan Sunnah tu, Allah Ta'ala turunkan Quran, Allah utuskan Rasul. Kalau kita semua nak ikut akal kepala otak kita, tu yang jadi tafsir Tuhan macam-macam tu. Tak boleh lah. Itu maksud mawsufun ghairu majhul. Mawjudun ghairu mudrakin. Wujud dan tak boleh dicapai di dunia ini dengan panca indera. Ta'rifuhul uqul, hati-hati sentiasa berpaut kepada Allah. Wala tukayyifuhu al-uqul. Al-uqul la tukayyifuhu. Akal tak boleh nak capai. Tak boleh nak memikirkan tentang kaifiat zat dan sifat Allah. Itu maksud dia. Yang kedua, Al-Mubin. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala Al-Mubin, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala itu nyata bagi hamba-hambanya yang benar. Maknanya Allah Taala itu dikenali oleh hamba-hambanya yang khusus. Tadi umum. Semua orang ada rasa berpaut pada Tuhan. Nakkan Tuhan. Cuma ada yang tak jumpa Tuhan, ada yang menuhankan selain Allah, ada yang sembah berhala, ada macam-macam, tapi semua nak kepada Tuhan. Tapi tak jumpa jalan. Tapi yang ketiga ni, Allah Ta'ala Al-Mubin li'ibadihi al-haq. Allah Subhanahu Ta'ala itu maha nyata kepada hamba-hambanya yang benar. Macam mana Allah Ta'ala maha nyata kepada hamba-hambanya yang benar? Allah Ta'ala menjelaskan kepada mereka dalil-dalil yang sam'i, dalil-dalil aqli, yakni Quran, As-Sunnah, yakni khusus untuk orang-orang beriman. Dia ada dibahaskan lagi penjelasan tu, ada dalil kita kata sam'iyah, al-aqliyah. Allah Ta'ala jelaskan nama-namanya. Allah Ta'ala jelaskan tentang sifat-sifatnya. Inilah yang kita duk belajar ni. Asma'ul Husna Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah sebut dalam Sunnah. Nabi SAW sebutkan dalam Sunnah. Dan Allah jelaskan kepada orang-orang beriman dalil-dalil keesaannya, uluhiyahnya, yang berhak untuk dia itu disembah. Itu makna Al-Mubin yang Allah jelaskan kepada hamba-hambanya yang khusus, maknanya orang beriman. So orang beriman dia yakin Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya yang maha indah, yang maha tinggi. So itu menunjukkan Allah Ta'ala Al-Mubin, maha nyata kepada hamba-hambanya yang khusus, kepada orang beriman khusus. Orang yang beriman dengan Quran dan Sunnah, dia tenang dan tenteram. Baca Qul huwallahu ahad, cukup. Dia cintakan Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi SAW kata pada sahabat yang selalu baca Qul huwallahu ahad kan, ada seorang sahabat, ada sahabat lain mai mengadu dekat Nabi, kata dia ni jadi imam kami asyik baca Qul huwallahu ahad je. Nabi SAW pun tak panggil kawan tadi, kenapa kamu baca Qul huwallahu ahad saja? Sahabat tadi kata kerana aku cinta, kerana Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas ni cerita tentang sifat-sifat Tuhan dan aku sangat cintakan Tuhan. Nabi SAW kata aflaha in sadaqah, benar, berjayalah dia, akan masuk syurgalah dia kalau dia benar dengan apa yang dia katakan. Bahkan dalam sebahagian riwayat lain Nabi kata Allah Ta'ala menyintai hambanya yang seperti ini. Maknanya orang yang cintakan Allah kan, maknanya dia baca surah Al-Ikhlas tu dia faham, dia kenal Tuhan. Tak perlu dah dia nak kena guna falsafah ke apa benda ilmu kalam ke, tak perlu. Baca Qul huwallahu ahad dia dah teguh dan nyata sifat Allah tu jelas. Cuma nak kena tafsir ikut tafsir salaf lah. Kalau dia ikut tafsir wahdatul wujud tadi, tu yang jadi Qul huwallahu ahad tu jadi Nabi Muhammad pula. Itu kita kata sesat tu. Baca Qul huwallahu ahad tapi tak betul tafsir. Macam mana boleh kata huwa tu Nabi Muhammad? Itu ikut akal kamu, hawa nafsu kamu, itu ahli bid'ah. Sebab tu kita kena
tahzir ahli bid'ah ni, tafsiran Al-Quran pun dia pun boleh seleweng dan sebagainya. Sebab tu kita kena tekankan kepada masyarakat tentang pentingnya tafsir salaf, tafsir Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu ditafsirkan oleh Nabi SAW, para sahabat. Ada disiplin dia. Usulul tafsir, ada ilmu usulul tafsir, kena ikut disiplin. Bukan boleh ikut teradap kita je. Ini ayat ni kata macam ni, ayat ni suka hati kita je, tak boleh. Sesat. Man qala fil Quran bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka persiaplah tempat duduknya dalam neraka. Man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mengatakan Al-Quran, mengatakan tentang Al-Quran dengan pendapatnya, maka siaplah tempat duduknya dalam neraka. Semua tu ancaman. Datang dalam riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maknanya tak boleh. Sama macam kita sebarkan hadis palsu, tak boleh. Siapkan tempat duduk di dalam neraka, Nabi ancam. Macam tu juga tafsir Al-Quran, tak boleh suka-suka hati. Nak tadabbur ikut kita punya emosi, nak tadabbur kena tafsir dulu. Tak boleh kita main ikut tadabbur, ikut teradap macam tu. Tak boleh. Tafsir kena ikut tafsir salaf. Itu yang ketiga. Allah Ta'ala itu jelas pada hamba-hambanya, nyata, maha nyata dan maha jelas pada hamba-hambanya yang beriman. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha nyata, yakni Allah menjelaskan jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan petunjuk, jalan-jalan kebaikan, amalan-amalan yang baik, taklif, yakni tanggungjawab yang Allah Ta'ala telah jadikan dalam perintahnya. Amalan-amalan sama ada perkataan, perbuatan yang dapat menjemput pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga amalan-amalan yang boleh mengundang kemurkaan Allah, yang boleh mengundang kemarahan Allah, azab Allah, semua tu Allah nyatakan. Maknanya Al-Mubin, makna Allah Ta'ala maha menjelaskan. Yang keempat, maknanya Allah Ta'ala menjelaskan perintahnya kepada hamba-hambanya. Allah jelaskan tentang amalan-amalan yang dapat mengundang kasih sayang dan rahmat Allah, cinta Allah Ta'ala kepada makhluknya. Amalan-amalan yang dapat mengundang pahala yang besar. Kita baru sahaja Alhamdulillah puasa Ashura. Bagi sebahagian ulama yang memberikan keringanan pada hari yang selepasnya, 11. Kalau kita tak sempat 9 dengan 10, boleh kita 10 dengan 11 untuk mukhalafah dengan Yahudi. Dan tak ada isu pun hari Jumaat semalam kan, tak boleh puasa. Boleh puasa. Alhamdulillah puasa. Sebab kita bukan nak puasa untuk khusus hari Jumaat tu, pasal kita puasa Ashura, hari 10 Muharram, bertepatan dengan hari Jumaat, yang memang ada hadis larangan mengkhususkan puasa pada hari Jumaat. Tapi itu maksud Nabi, khususkan puasa untuk hari Jumaat, itu yang tak boleh, itu haram. Tetapi kita sekarang ni khususkan puasa hari Ashura. Hari Ashura tu bertepatan dengan hari Jumaat. Bukan kita nak puasa kerana hari Jumaat, kita nak puasa hari Ashura. Kebetulan hari Jumaat. So tak ada isu, harus untuk puasa. Yang digalakkan, yang sempurna 9 dengan 10, Tasu'a dengan Ashura. Tasu'a tu ada hadis yang Nabi SAW memang nak puasa hari 9. Nabi kata, kalau aku hidup lagi tahun depan, aku akan puasa 9. Tasu'a. Kalau kita tak sempat, kita hanya 10, 11 boleh lagi. 10 dengan 11. Anda minum tadi maknanya anda 9 dengan 10 lah kan. Ada kita yang hari ni masih lagi puasa 11. Ada yang ambil 9, 10, 11. Boleh tak? Harus juga. Kenapa boleh pula? Sebab ada dalil yang umum yang Nabi SAW sebutkan tentang puasa yang paling afdal adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Syahrullahil Muharram. Bulan Muharram ni antara bulan yang kita kena perbanyakkan puasa. So Allah Ta'ala jelaskan melalui Nabi kita SAW tentang amalan-amalan yang boleh membawa kita kepada kecintaan Allah, boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala nyatakan Al-Mubin. So maknanya hadis tu jelas. Ulama-ulama pun ada yang menjelaskan. Kalau ada kekeliruan, still ada ulama yang akan jelaskan. Allah Ta'ala akan berikan petunjuk kepada hamba-hambanya, akan jelas perkara tersebut. Amalan, solat kita, zakat kita, haji kita, semua tu menunjukkan Allah Ta'ala Al-Mubin. Allah Ta'ala maha menjelaskan syariatnya kepada kita semua melalui Rasulnya.
melalui sahabat-sahabat Nabi, melalui ulama-ulama salaf, tabi'in, atba'u tabi'in, ulama-ulama empat mazhab, ulama-ulama yang ikut jalan mereka sampai kiamat. Benda tu takkan berhenti. Ulama-ulama hadis akan jelaskan. Nampak? Itu yang keempat. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala Al-Mubin, maknanya Al-Mubin juga maknanya antara makna yang mungkin agak kita nampak di luar sedikit daripada bahasan kita tadi, dipanggil makna al-khariji atau makna yang keluar daripada konteks bahasa. Al-Ghaniyyu 'anil 'alamin. Al-Mubin juga maknanya Allah Taala itu maha kaya dan tidak berhajatkan kepada seluruh alam. Dan tak berhajatkan kepada makhluknya. Ini makna ni disebutkan oleh Imam Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Begitu juga Al-Imam Al-Zahabi dalam Al-Ulu li Ali Al-Ghaffar, Al-Khattabi dalam Sya'ni Du'a, Qadi Abu Ya'la dalam Ibtal Ta'wilat, dan juga Imam Al-Asbahani dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, Al-Imam Al-Zahabi dalam Al-Ulu li Ali Al-Ghaffar, sebutkan makna Al-Mubin antaranya Al-Ghaniyyu 'anil 'alamin. Allah Taala tu maha kaya daripada sekalian alam. Allah Taala tak berhajatkan kepada makhluknya. Al-Mubin. Itu satu makna yang macam berlainan dengan empat makna yang awal. Empat makna yang awal tu jadi yang maha menjelaskan kan, yang maha menjelaskan, yang maha nyata, yang maha jelas, yang maha menjelaskan. Dan ada juga makna Al-Mubin, maknanya Allah Taala itu Al-Ghaniyyu 'anil 'alamin. Yang maha kaya, cukup daripada sebarang makhluknya. Allah Taala tak berhajatkan kepada makhluk lah. Baik. Itu maksud Al-Mubin. Baik. Jadi antara yang kita perlu beriman dengan thamarah ataupun hasil, buah hasil yang kita nak dapatkan daripada iman kita terhadap nama Allah Al-Mubin adalah apa? Wajib kita memperbanyakkan mengkaji tentang agama Allah, mempelajari ilmu-ilmu berkenaan dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, Al-Quran, As-Sunnah, maknanya belajar Al-Quran, belajar Sunnah, belajar hadis, belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar ilmu akidah yang sahih, untuk kita dapatkan nyatanya, kenyataan yang benar, Al-Haqqul Mubin, maknanya apa yang agama yang benar yang Allah Ta'ala turunkan. Sebab kita tengok sekarang ni dah banyak yang sudah dikelabukan dengan kesesatan-kesesatan. So nak dapat Al-Mubin tu, Allah Ta'ala yang maha nyata, yang maha menjelaskan tu, kita kena beriman dengan kita berusaha bersungguh-sungguh memahami Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut apa yang Allah kehendaki, mengikut apa yang Rasul SAW tafsirkan. Itulah buah hasil yang kita nakkan daripada kita beriman dengan nama Allah Al-Mubin. Dan kita menjauhkan diri kita daripada jalan-jalan yang boleh menyesatkan kita, menjauhkan kita daripada fitrah, daripada akal yang sejahtera, macam contoh ilmu kalam tadi, ilmu falsafah tadi, nak kenal Tuhan sampai kena berpusing-pusing. Tidak. Al-Haqqul Mubin, Allah Ta'ala Al-Mubin, maknanya kita berusaha untuk mempelajari syariat yang jelas, yang nyata, yang Allah Ta'ala nyatakan, yang Allah jelaskan. Al-Mubin, Allah Ta'ala tu menjelaskan seluruhnya, dah terkandung dalam Quran. Maknanya kita nak cari kat mana lagi agama kita ni? Kaji Quran lah. Itu maksudnya kita beriman dengan Al-Mubin. Inilah yang paling jelas, kitab yang paling nyata, yang paling jelas untuk kita beriman, untuk kita kenal Tuhan. Begitu juga sunnah Nabi SAW, paling jelas, paling nyata. Kenapa kita nak kena cari metod-metod yang lain? Nak kena guna falsafah Aristotle dulu, nak kena ilmu kalam dulu, nak kena pergi bertasawuf dulu, pergi masuk dalam bersuluk dalam apa, gua ke, betapa kat gua ke, hutan ke, apa, tak perlu. Baca Quran. Allahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik. Itu antara kalau kita nak ulas tentang thamarah ataupun hasil daripada Al-Mubin ni banyaklah, tapi itu ringkas. Maknanya kita buat apa? Kena mengaji, belajar lagi, tambah lagi ilmu kita. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitab wal hikmati ya'idhukum bih. So Allah Ta'ala suruh kita kenang nikmat-nikmat Allah kat atas kita yang nyata. Nikmat-nikmat Allah juga jelas. Allah Ta'ala dah
Betul tak? Kita ni kalau tengok tubuh badan kita pun dah nyata dah akan keesaan Allah. Cukup kan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah suruh kita tengok apa yang Allah Ta'ala bagi nikmat dekat badan kita, tubuh badan kita ni. Subhanallah, itu pun sebenarnya dah cukup. Dah jelas dan nyata. Allah Ta'ala itu Al-Mubin. Dia maha menjelaskan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Allah suruh kita jalan. Tengok dekat muka bumi ni. Tengok apa akibat orang yang mendustakan Allah. Tengok alam ini. Tengok penciptaan gunung. Tengok penciptaan langit. Tengok bintang. Tengok matahari. Tengok semua yang ada. Kamu akan yakin bahawasanya itulah menunjukkan jelas dan nyatanya Allah Ta'ala itulah satu-satunya Tuhan yang kita patut sembah, yang patut kita minta tolong, yang patut kita beribadah kepadanya. Baik, kita berhenti setakat ini. Ada soalan? Pancung. Ya, betul lah kalau ikut hukum Islam kan, orang yang bawa ajaran sesat macam level ajaran Sihak apa semua ni jelas-jelas kufur kan. Kalau ikut ajaran kalau ikut hukum Islam, maknanya orang macam ni murtad lah kan. Wallahul musta'an. Adakah menolak sifat Allah beristiwa di arah itu terkeliru dengan Quran? Menolak sifat Allah beristiwa di arah itu, dia ada tahap-tahap. Kekeliruan tu ada tahap-tahap dia. Tetapi kalau dah sampai tahap penjelasan tu dah jelas kan, dan mereka siap boleh memperlekehkan lagi, atau mereka siap boleh menuduh lagi orang yang bawa kebenaran ini dengan sesat, itu bukan keliru dah tu, itu mukabarah, sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Golongan yang menolak sifat Allah Ta'ala istiwa di atas aras tu, dia bukan tak tahu, dah jelas dah sebenarnya, tapi dia sombong, mukabarah. Kalau yang terkeliru tu mungkin orang-orang awam yang ikut tok guru dia, yang ikut ustaz dia, yang ikut itu mungkin boleh kita kata terkeliru. Tapi kalau yang tok guru dia, ustaz-ustaz dia tu, itu mukabarah, tu dah sombong, pasal dia tolak kebenaran. Bukan tak ada kitab-kitab ulama yang tulis tentang isbat sifat istiwa ni, bukan satu, berpuluh-puluh. Bukan dalam satu kitab tau, berpuluh-puluh. Kalau kita kata mungkin dia tak baca, tak boleh. Siapa suruh kamu tak baca? Kitab tu ada, kamu yang tak berusaha. Menunjukkan orang itu sendiri dia tak berusaha untuk mencapai kebenaran. Dan bahkan dia sombong pula, dia tuduh pula, ni puak-puak ni menyelewengkan kitab ulama, ni semua tak boleh pakai, semua ulama tak boleh pakai. Habis. Itu siapa yang boleh pakai? Tok guru dia seorang. Kitab kuning dia tu. Kitab kuning dia tu pun datang lewat dah. Falsafah Aristotle pula kamu boleh pakai. Ulama salaf kamu tak mau pakai. Itu menunjukkan dia sombong. Orang yang menolak sifat Allah beristiwa di atas arah ni, dia ada kekeliruan dengan Quran. Itu punca yang, antara punca dia juga, dia terkeliru dengan Quran. Dia tak faham Quran tu mengikut apa yang Allah nak. Dia tak faham Quran mengikut kefahaman para sahabat, tabi'in, salafus salih. Itu dia keliru. Kalau dia ikut pemahaman salaf, dia ikut macam mana sahabat Nabi faham, tabi'in faham, salafus salih faham, dia tak terkeliru. Tapi sebab dia terkeliru tu, sebab dia tak mau ikut pemahaman yang asal. Dia nak ikut pemahaman yang bid'ah ni. Dia nak ikut pemahaman Ja'du ibn Dirham, dia nak ikut pemahaman Jaham ibn Safwan, dia nak ikut pemahaman Bishr al-Marisi, dia nak ikut pemahaman-pemahaman yang menyeleweng. Wallahu musta'an. Samalah batiniyah apa semua sama kan? Atau sekadar khilaf cara faham saja, atau termasuk ingkar cakapan Allah. Tak, kita tak boleh kata dia hanya khilaf cara faham. Sejak bila Allah Nabi SAW mengizinkan para sahabat untuk berbeza pendapat dalam masalah sifat-sifat Allah ni? Tak ada. Bawa dalil. Tak ada satu dalil menunjukkan Nabi kata dekat sahabat ataupun sahabat faham istiwa ni kita boleh takwil kepada makna yang keluar daripada makna bahasa Arab yang mafhum. Tak ada. Melainkan dia kerana ingkar. Di tahap ingkar, bukan perbezaan metod. Jangan kita faham kononnya takwil ni metod khalaf ambil metod untuk lawan profesor sesat, ajaran sesat falsafah. Tak, itu tak boleh pakai. Naratif itu tak betul. Kan? Siapa yang datangkan khilaf tu? Melainkan orang yang khalaf, orang yang datang kemudian, yang sengaja datangkan khilaf. Kita tak boleh ambil khilaf yang datang oleh orang kemudian. Kita kena ambil apa yang disepakati oleh salaf.
Kalau macam tu rosak agama kita ni. Semua benda nak kata ada khilaf. Tak, masalah asma wa sifat ni jelas. Tak boleh kita kata ni metod takwil, halul kalam ditakwil. Tak, kalau macam tu betul lah Mu'tazilah. Teruk macam tu. Mu'tazilah betul, ahli sunnah tak betul. Pasal Mu'tazilah yang defend takwil ni. Ahli sunnah tak. Ahli sunnah bukan bawa takwil yang mereka bawa. Ahli sunnah takwil mengikut Nabi SAW, para sahabat. Takwil yang sahih. Istiwa ditafsirkan dengan 7 makna. Satu makna istiwa ni difahami dengan siap dan tarkib, asalib, tarkib, susunan ayat dalam Quran tu. Istawa 'alal 'arsy, thumma istawa ila as-sama'. Dia istawa kalau ditaaddikan dengan ila ataupun ala atau fi, maknanya al-'ulu wal irtifa', tinggi, ketinggian. Dia ada 7 makna kan, istaqarra, menetap, qa'ada wa jalasa, duduk, wa sa'ada, naik, qasada, ditujukan, Allah Ta'ala menuju ke arah arasy. Ada 7 makna. Istaula tak ada. Istaula bercanggah dengan makna bahasa Arab, bercanggah dengan tafsiran salaf. Sebab kalau kita tafsir istawa dengan istaula, maknanya syani', maknanya teruk, maknanya boleh bawa kufur. Istaula menguasai. Istaula ni kita kena faham dalam bahasa Arab, maknanya al-qahru ba'da al-ghalabah, menguasai setelah mengalahkan. Persoalannya, kalau kita tafsirkan istawa dengan istaula, siapa yang Allah Ta'ala kalahkan untuk dapat kuasai arasy tu? Teruk tu. Maknanya ada zat, ada entiti lain yang menguasai arasy, kemudian Allah mengalahkan dia dan Allah kuasai arasy. Itu maksud istaula dalam bahasa Arab. Allahul musta'an. Sebab tu kenapa ulama salaf tolak tafsiran atau takwilan istaula tu. Tak boleh pakai. Itu tafsiran Mu'tazilah, Jahmiyah. Bercanggah dengan bahasa Arab, bercanggah dengan tafsiran salaf. Adakah ini kita nak kata benda kecil? Metod khilaf, metod lain. Kalau kamu kata macam tu, kamu sama macam Mu'tazilah. Tapi macam mana Ustaz? Asy'ariyah pun kata macam tu. Dah Asy'ariyah tu dia ambil usul Mu'tazilah, dia ambil usul Jahmiyah. Sesat lah bab tu. Tak boleh pakai jugalah. Nampak? Itu kita kena faham betul-betul. Implikasi, kesan kita takwil ayat sifat tu, dia bukan sikit. Maknanya makna yang syani'ah, makna yang teruk, makna yang buruk, makna yang membawa kepada kekufuran. Istaula tu. Menguasai setelah mengalahkan. Awak Tuhan ni macam makhluk ke kena kalah? Tengok, last kali depa yang samakan Tuhan macam makhluk. Secara lazim takwilan depa tu. Tuhan berebut dengan siapa? Arasy. Sebab tu istaula tak diketahui makna daripada ayat Quran dan hadis-hadis Nabi tentang sifat istawa tu, istiwa, tak ada salah yang tafsirkan dengan istaula sebab maknanya buruk. Maknanya tu bercanggah dengan bahasa Arab, bercanggah dengan akal, bercanggah dengan fitrah, bercanggah dengan Quran dan sunnah. Istaula maknanya Allah menguasai arasy setelah Allah mengalahkan sesuatu untuk kuasai arasy. Macam kita kata istaula Bishr 'ala al-Iraq. Bishr telah menguasai Iraq setelah dia mengalahkan orang yang dia punya lawan dia. Macam kita kata, ikut guna bahasa kan, parti ini telah mengalahkan lawan mereka dan mereka menguasai parlimen, contoh. Setelah mereka mengalahkan lawan. So Allah Ta'ala nak lawan dengan siapa? Dia sampai dia kena menguasai setelah dia mengalahkan. Itu maksud istaula. Al-qahru ba'da al-ghalabah. Itu dalam bahasa Arab. Maknanya dari sudut bahasa Arab pun istaula tu batil. Takwilan yang batil. So baliklah pada takwilan salaf, tafsiran salaf. Istawa maknanya istaqarra, menetap. Maknanya duduk. Maknanya lagi menuju. Itu betul makna yang ditafsirkan oleh salaf. Allah Ta'ala meninggi. Irtafa'a wal ala wa ala. Al-ulu. Qasada, menuju. Menetap, istaqarra. Qa'ada wa jalasa, duduk di atas arasy. Macam mana Allah Ta'ala duduk, tak payah fikirlah. Jangan kita peningkan kepala kita macam mana tak boleh. Tak payah tanya. Beriman saja.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin soalan ini terkeluar dari topik bagaimana dengan zikir-zikir Asmaul Husna yang banyak tersebar baca 1000 kali ada fadilat tertentu dan ramai mengamalkannya. Ada juga tersebar baca zikir Haqqul Mubin ada fadilat tertentu. Ha? Setiap amalan yang hendak dinisbahkan kepada agama atau diiktikadkan amalan itu ada fadilat tertentu. Kita kena faham konsep dalam Islam ini, amalan, sesuatu amalan, kita nak dakwa ada fadilat tertentu, ada kelebihan tertentu, tidak boleh melainkan melalui dalil, melalui perkhabaran sama ada dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah Nabi SAW. Kita tak boleh reka-reka. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mereka cipta sesuatu perkara dalam agama ini yang tiada sandarannya, maka amalannya itu tertolak atau rekayasanya itu tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak didasarkan atau tidak didasari dengan petunjuk kami, dengan syariat kami, dengan sunnah kami, dengan petunjuk kami, dengan dalil kami, kata Nabi SAW, maka ianya tertolak, tak diterima, tak boleh pakai. Maknanya Allah Ta'ala takkan terima amalan yang kita reka-reka. Antaranya kita kata 1000 kali ini baca dapat Haqqul Mubin, Asmaul Husna ni dapat fadilat ini Al-Latif, Al-Latif, Haqqul Mubin, ya Haqqul Mubin tu dapat fadilat ini, fadilat itu. Semua itu perlukan kepada bukti, dalil. Sebab agama kita ni bukan berdasarkan rekayasa. Agama kita ni bukan macam agama orang yang menyelewengkan agama mereka, bukan. Agama kita ni bukan ikut perasaan, tak boleh. Mesti wajib kena ada dalil. Mesti kena ikut apa yang Nabi SAW tunjukkan, sunnah, hadis. Jadi kalau kita teliti sunnah Nabi SAW, kalau cuba kita cari kitab Hisnul Muslim, perisai Muslim, yang dikarang oleh Syekh Wahaf, Syekh Sa'id bin Wahaf Al-Qahtani, ataupun boleh juga cari buku yang diterbitkan oleh Yayasan Ta'lim, Doa dan Zikir, teman peneman, macam mana teman sentiasa, teman sentiasa. Cari, boleh tanya dekat admin. Buku Doa dan Zikir yang diterbitkan oleh Yayasan Ta'lim, boleh cari buku dengan zikir yang diterbitkan oleh Yayasan Ta'lim. Boleh PM admin page kita ini, tanya ada tak buku tentang doa dan zikir yang sahih. Baik, cari juga kitab ataupun buku Hisnul Muslim oleh Syekh Sa'id Wahaf Al-Qahtani rahimahullah, juga dah diterjemahkan oleh tuan guru kita Dr. Syekh Dr. Abdul Basit Abdul Rahman hafizahullah. Ada PDF, tak mau beli ada yang PDF pun ada. Kalau yang nak beli yang cantik sikit tu boleh tanya yang Yayasan Ta'lim punya. Dia cantik lah, kita boleh belikan. Maknanya cuba ataupun cari kitab-kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang sahih tentang zikir. Antaranya yang disebut tadi Hisnul Muslim, perisai Muslim, dan juga kitab Yayasan Ta'lim, kitab zikir dan doa Yayasan Ta'lim, teman sentiasa kalau dalam tajuk dia tu kan. Boleh ada dalam bahasa Inggeris, ada dalam bahasa Melayu. Cuba cari, tanya admin. Baik, cuba tengok, kita mungkin tak mampu nak buka kitab-kitab yang tebal macam Al-Azkar Imam Nawawi pun ada juga sebenarnya. Kemudian Amalul Yaum wal Lailah Ibn Sunni, dan kitab Ad-Du'a oleh At-Tabrani. Baik, cuba kita, kalau kita nak tengok yang tadi yang kita sebut tadi tu pun, kita takkan jumpa ada zikir yang Nabi amalkan itu lebih daripada 1000 kali, tak ada. Paling banyak pun 70 kali dengan 100 kali, iaitu istighfar. Tak percaya, carilah. Tak ada zikir yang sahih Nabi ajar. Kita kena sebut, contohnya nama-nama Allah tu kita kena sebut 20,000 kali ke, 1000 kali ke, tak ada lebih. Dia takkan lebih daripada 100 dengan 70 je. Istighfar, contoh 70 kali, 100 kali. Apa dia lagi? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah bihamdih. Subhanallah yang tasbih tu lebih tak ada had. Tapi tak pernah Nabi bataskan 1000 kali ke 20,000. Itu bukan sunnah Nabi. Itu antara kaedah umum untuk kita tahu amalan tu bukan daripada sunnah bila dia tetapkan batasan tu agak melampau. 1000 kali, 20,000, 30,000, 70,000. Tak, sunnah Nabi tak macam tu. Sunnah Nabi paling banyak pun 100 kali je. Contoh istighfar. Paling banyak 70 kali atau 100 je. Tak ada lebih pada 100 pun. Carilah kitab hadis yang sahih, zikir-zikir yang sahih. Kita takkan temui hadis yang sahih Nabi berzikir atau Nabi suruh galakkan berzikir lebih pada ribu-ribu kali.
Kalau ada pun Nabi kata tak ada had. Macam contoh subhanallah wa bihamdih kita boleh baca tanpa had. Tu pun Nabi tak kata 1,000, 20,000 ke 70,000. Tu kaedah umum. Jadi sama jugalah kalau zikir Asmaul Husna ni 1,000 kali ke, baca Al-Haqqul Mubin, baca nama Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif dengan tujuan tertentu, itu juga bukan sunnah. Macam mana kita beramal dengan Asmaul Husna? Belajar makna dia. Dan kita ucapkan Asmaul Husna ni, boleh tak kita buat zikir? Tak ada masalah kita nak buat zikir, tapi bukan dengan cara macam ni. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Taala dalam Quran, Allah kata bagi Allah itu nama-nama Allah yang maha indah dan yang mempunyai sifat yang tertinggi, Asmaul Husna fad'uuhu biha. Allah suruh kita berdoa. Berdoa ni maknanya kita sebut ya Rahman, ya Rahim dalam doa. Bukan kita jadikan dia zikir ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman 1,000 kali, bukan. Itu bukan praktikal yang sahih. Allah suruh kita berdoa, maknanya kalau kita nak minta apa-apa dekat Allah, ya Rahman irhamni, ya Rahim irhamni, ya Allah bantulah aku, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah berikanlah aku penjelasan, ya Allah berikanlah aku kejelasan, ya Allah berikanlah aku pencerahan, ya Haqqul Mubin, contoh yang kita nak amalkan tadi, ya Allah innaka antal Haqqul Mubin, contoh. Itu cara dia. Kita bertawassul dengan nama Allah dalam doa-doa kita. Pertama kita kena belajar dulu apa maksud Al-Haqqul Mubin tu, supaya kita boleh sesuaikan dalam doa yang macam mana kita nak baca. Setiap nama-nama Allah tu ada makna-makna yang khusus. Ada sifat-sifat juga. So kita kena belajar tu. Itu cara yang betul untuk kita amalkan nama-nama Allah ni, bukan dengan kita baca ya Latif, buat nasyid kan, ya Latif, ya Latif, sedap je tapi tak faham. Tak faham ataupun pahaman kita tak betul. Macam orang buat zikir Allahu, itu tak betul. Tiada yang wujud melainkan dia. Itu wahdatul wujud. Allah dia buat zikir kan. Tak betul. Tak boleh, kita tak boleh jadikan Asmaul Husna tu dengan zikir-zikir yang tertentu yang ditetapkan bilangan yang tertentu yang tidak ditunjukkan oleh nas. Kalau ada dalil daripada hadis Nabi SAW, daripada perbuatan para sahabat, katakan ada sahabat yang amalkan ataupun Nabi SAW ada amalkan zikir Asmaul Husna ni, ya Rahim 1,000 kali ke, baru kita amal. Kalau tak ada, jangan mana-mana, berhenti. Cukup kita berdoa dengan Asmaul Husna ni, kita amalkan, kita hayati. Bukan hanya menasyid saja, tak, kita hayati dengan kita mempelajari makna-maknanya. Apa beza sifat dan zat? Baik, zat ni dalam bahasa Arab, zat ni kita kena faham, zat ni dalam bahasa Arab maknanya kita kata yang empunya. Zatul yadain, zatus silah, zat kata wa zat. Itu dari sudut bahasa Arab. Tapi dari sudut bila kita nisbahkan kepada Allah, zat Allah, makna zat Allah ni maknanya wujud Allah. Maknanya Allah itu sendiri. Itulah zat. Nafsullah, diri Allah. Dalam Quran Allah kata wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dirinya. Diri Allah lah. Zat tu Allah lah. Sifat, apa yang disifatkan kepada Allah. Sifat maknanya apa yang disifatkan kepada Allah. Allah Maha Ar-Rahim, Ar-Rahman, contoh. Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Dia ada sifat ilmu. As-Sami', dia ada sifat mendengar. Al-Basir, dia ada sifat melihat. Al-Khabir, dia ada sifat pengetahuan yang mendalam. Al-Ali, dia maha tinggi, dia ada sifat ketinggian. Al-Mubin, yang maha menjelaskan, dia ada sifat menjelaskan. Dia itu, Allah Ta'ala itu yang menjelaskan kepada hamba-hambanya, itu sifat. Al-Bayin, Al-Mubin, contoh. Itu apa dia, sifat apa yang disifatkan kepada zat. Sebab tu ada ulama bahaskan tentang sifat zatiyah, sifat fi'liyah. Sifat zatiyah maknanya yang sifat itu yang melazimi zat Allah, maknanya dia tidak kita kata tak pisah daripada Allah SWT, antaranya ilmu.
So zat ni maknanya entity. Maknanya zat ni Allah itu sendiri. Allah itu zat. Zatillah, fi zatillah. Dalam Sahih Al-Bukhari, sahabat Nabi sebut tentang syair, satu syair kan. Dia kata aku tak peduli, aku ini berjuang di atas jalan ini, aku tak peduli juga kalau aku mati kerana zat Allah, fi zatillah, maknanya kerana Allah lah. Zat Allah tu maknanya kerana Allah. So itu datang dalam riwayat Ibn Abbas. Zat ni bukannya lafaz yang bid'ah. Orang Arab guna, sahabat Nabi guna. Dan sabit daripada riwayat Ibn Abbas kan, dan juga sebahagian ulama marfu'kan sampai kepada Nabi SAW suruh kita tafakkaru fi ayatillah wala tatafakkaru fi dhatillah. Fikirlah kamu, renunglah kamu, fikirlah kamu pada penciptaan Allah. Pada maknanya ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah cipta. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, tengok unta, tengok gunung. Kan? Wa ila samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Allah suruh kita tengok bumi, Allah suruh tengok ciptaan dia unta, Allah suruh tengok binatang yang dia cipta, Allah suruh tengok langit, Allah Taala. Tafakkaru fi khalqillah, lihat pada makhluk ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fi dhatillah, jangan kamu fikir tentang zat Allah. Zat Allah tu Allah lah. Itu maksud zat. Zat tu maknanya Allah lah. Huwa Allah, Allah. Zat Allah tak samalah dengan zat makhluk. Itu maksud dia. Jadi bila zat Allah tak sama dengan zat makhluk, sifat Allah juga tak sama dengan sifat makhluk. Kalau zat kita tak tahu, sifat pun kita tak tahu. Jadi apa yang kita kena buat? Beriman. Itu maksud zat. Apa beza dengan sifat? Sifat ni maknanya, sifat ni ada sifat perbuatan Allah, maknanya sifat yang kita belajar sifat-sifat Allah yang Allah Taala sebut dalam Quran. Sifat ilmu, sama, basar, al-kalam, Allah Ta'ala berkata-kata, sifat yang melazimi zat. Contoh Allah berkata-kata, sifat zatiyah. Turun Allah, naik ke atas langit, Allah Ta'ala beristiwa di atas arah bersemayam, itu sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Fa'alun lima yurid, dia buat apa yang dia kendaki. Dia turun ke langit dunia pun fa'alun lima yurid, dia buat apa yang dia kendaki. Sifat perbuatan. Zat yang zat Allah, Allah Ta'ala itu sendiri. Itu beza sifat dan zat. Baik. Jadi kufur nikmat terbesar ialah rasa tak cukup atau tak puas dengan penjelasan dari Quran dan Sunnah lalu ambil penjelasan dari jalan. Betul tak Ustaz? Ya, betul. Itu antara kufur nikmat. Betul. Bila Allah Ta'ala dah turunkan Quran, Quran ni kita ada dengan kita, bukan Quran ni tak mudah, tak susah. Tak susah untuk kita baca, tak susah juga untuk kita pelajari, untuk kita hafal, untuk kita renung, untuk kita belajar tafsirnya. Quran ni ada depan kita. Tapi kenapa kita menyeleweng lagi nak cari tafsiran-tafsiran yang lain? Quran dan sunnah Nabi SAW juga jelas. Perlukan kita bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Tetapi kalau kita nak cari jalan lain, maknanya Allah Ta'ala akan sesatkan kita. Dan itu termasuk kufur nikmat. Kan? Kufur nikmat kerana bukan Al-Quran bukan kata Allah tak ada, ada. Depan kita, dalam handphone kita boleh buka Al-Quran. Ada translation, ada terjemahan, ada tafsir. Boleh baca. Kelas kuliah tafsir banyak. Tafsir Al-Quran, tajwid lah, apalah semua banyak. Kenapa kita kufur nikmat, kita tak mau belajar? Kita masih nak ikut jalan lain, nak pergi nak cari benda-benda yang pelik-pelik, belajar falsafah apa semua, pening-pening kepala apa semua. Quran ada. Kita nak baca juga apa yang orang orang kafir punya penemuan apa semua, tapi Quran kita tak mau baca. Kita anggap macam Quran ni tak bagi petunjuk. Ini kufur nikmat. Kufur nikmat. Wal iyadu billah. Semoga Allah SWT menjadikan kita di kalangan orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah SWT. Nikmat yang paling besar Al-Quran, As-Sunnah. Dan semoga Allah SWT dengan namanya yang maha indah, namanya, sifatnya yang tertinggi, Al-Haqqul Mubin, Al-Mubin, Allah Ta'ala yang maha menjelaskan, akan menjelaskan kepada kita apa yang menjadi kekeliruan dalam diri kita, dalam hati kita, apa yang kita samar, apa yang tidak kita jelas. Maka kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita
petunjuk dan penjelasan. Boleh kita bertawassul dengan nama Allah Al-Mubin. Contohnya kita doa, ya Allah, kita contohnya kita keliru kan, kita keliru hari ni banyak ajaran sesatnya, banyak kekeliruannya. Orang ni dia kata dia ikut sunnah tapi dia bawa kalam, ilmu kalam. Orang ni kata dia nak lawan batiniah tapi ilmu kalam. Orang ni bawa ajaran sesat ini, kita pun keliru. Maka kita minta Allah Ta'ala, ya Allah berikan kami petunjuk, ya Allah berikan kami penjelasan, innaka antal haqqul mubin. Contoh kita bertawassul dengan nama Allah tadi, kita guna ayat Quran tadi, innaka antal haqqul mubin. Kita tutup doa kita tu dengan, ya Allah sesungguhnya engkau adalah maha benar lagi maha nyata, lagi maha menjelaskan. Al-Mubin itu contoh macam mana practically kita nak bertawassul dengan nama Allah Al-Mubin. Jangan kita sebut Al-Mubin, 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 Al-Mubin. Itu orang gila. Tahu orang gila? Orang gila dia sebut tu tak ada makna. Apa makna Al-Mubin, 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 Al-Mubin? Tak ada makna. Macam orang kata huwa, dia. Apa benda? Sama juga Al-Latif, 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 Al-Latif 1000 kali pun tak ada makna. Sebab dia hanya sebut Tuhan yang Maha Latif, Tuhan Maha Latif, Tuhan Maha Lembut, Tuhan Maha Lembut. Apa makna? Al-Mubin, 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 Al-Mubin. Tuhan yang Maha menjelaskan, Maha menjelas. Apa makna dia? Tak ada makna. Dari sudut bahasa Arab pun fail, tak ada makna, bukan kalimatun mufidah, bukan jumlatun mufidah, bukan kalimah yang memberi faedah, tak ada makna. Jangan penatkan kita dengan zikir-zikir yang pelik-pelik tadi. Memang tak ada makna, confirm tak ada makna. Kan? Huwa. Apa lagi? Hu. Hatta kalau kita ucap la ilaha illallah, kalau kita tak faham maksud tu pun dia tak memberi makna. Kalau kita tak faham maksud yang sahih. Zikir la ilaha illallah afdalu zikri. Kita ucapkan mesti kita kena faham dulu makna. La ilaha illallah. Itu yang zikir yang terbaik kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia kena ada dia kena ada ayat yang lengkap. Dia tak boleh kita Al-Mubin tapi tak ada makna. Sebab tu kita kata dia tak betul. 1000 kali pun kita baca sebut nama-nama tu tak betul. So macam mana cara praktikal yang betul? Sebut doa kita. Kita nak apa? Ya Allah, contoh kita nak anak kita, contohnya anak kita keras hati contoh. Janganlah pergi suruh ustaz doa saja, minta ayat penawar ke, bukan, tak betul. Kita yang doa. Ya Allah, anak aku ini keras hati dia, lembutkanlah hatinya, ya Latif. Baru kita tawassul, ya Latif. Kita sebut, tutup doa kita tu dengan nama Allah yang Maha Agung, Al-Latif contoh. Ya Rahman, Ya Rahim, rahmatilah kami. Atau kita mulakan daripada awal, Ya Rahman, Ya Rahim, rahmatilah kami. Kan? Ya Mubin, jelaskanlah kepada kami. Contoh. Tak apa bahasa Melayu pun, yang penting kita faham makna nama Allah tu dengan tu. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.